dua 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 Okey, kosong dua lah. 202 kan. 202 je code Iya, number. iya. Iyalah. Tak, biar dia tak bin hadam lagi tu. Benda yang No sama comment je lagi. sebenarnya, cuma Ya. apa, saya simplifiedkan sikit dan saya buang yang mana yang patut dan saya tambah yang mana patut je lah. Takut lagi orang confuse kan. Ah. Cuma aku asal hari tu kan aku start dengan H4 kan. Jadi yang daily tu tak tengok. Kali ni kena tengok daily sekali ya. Sekali-sekala jenguk lah. Jenguk dia. Kena tengok lah. Kena what you call it, daily. Kalau tak nak jenguk pun tak apa, tapi dalam kepala tu kita tahulah sebenarnya what you call it, daily tu tengah buat apa. Itu je. Iyalah. Ya, tapi patut tengok lah. Sekali ada time, insyaAllah. Saiz. Kalau kita pakai H4, kita tak kelang kabut. Bukan tak boleh pakai lower time frame, kita boleh pakai uh, uh, kita boleh pakai lower time frame tu, tapi dia akan, yelah, lower time frame ni bukannya tak boleh. Dia macam mana ya? Untuk sesuatu setup tu jadi tu, contohnya kalau H1 dia ada 24 kan. So Hmm. 24 candle. Untuk jadi satu setup tu kita kata pakai MA5 kan. So 24 bagi 5 almost dalam 5, 4 ke 5 setup. So daripada 4 ke 5 setup tu kita tak tahu yang mana satu betul. Tapi kita percaya satu mesti betul. Akan Maknanya ada yang salah. Akan jumpa yang salah lah. akan jumpa lah yang salah. Tapi satu tu insya Betul. Allah yang betul lah. Tapi Betul. adakah kita tahu yang satu tu apa, yang mana Betul yang salah. mana satu tu yang betul? Betul. Itu question So dia. betul Zam, aku macam kata minggu lepas tu dah buat yang time frame kecil kan. Aha. Tapi memang banyak salah jumpa lah. Betul. Sebab itu Betul, betul. calculation dia. Okey. Katalah Betul. kita ambil H4. H4 satu hari ada 6 candle. So daripada 6 candle tu kalau kita bahagi 5 tadi tu. So at least ada satu je. Dia InsyaAllah hari buat tu dia akan buat dia, satu tu je lah. Maksudnya lepas tu macam dia buat apa? Satu structure ya. satu structure je pada Jadi hari tu. Dia yang tak nak yang tu buat lah kan. banyak-banyak structure. Jadi Jadi betul. kita boleh trust lah structure yang itu. Betul. Itu je So sebenarnya. aku minggu ni aku start balik dengan yang H4 tu lah. Daily Ah, H4 ah, ah. H1 start balik yang tu lah. Okay, tak apa. Pelan-pelan lah. Don't Pelan-pelan worry. lah. Dia bagi Experience, bagi experience dulu. experience. Yes, betul Uh, experience. experience dulu. Okay, kejap kita start. Okay. Ni Ajmal pun ada, Azim pun ada. Azim dah power dah tu. Pokpa pun ada. Kita ni ada seluruh Malaysia lebih kurang. Azim dekat KL. Ajmal pun KL. Abang Zudi dekat Kelantan. Pokpa Terengganu. Okey, so tak apa kejap saya buka multi time frame untuk index dulu. Sekejap. Multi time frame US index. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. First of all, saya minta maaf janji malam tapi buat waktu petang ni. Okey, sebab saya risau lagi malam kan ada benda aktiviti lain pula yang mendatang. So petang ni pun dalam range tu lah saya letak 45 because saya tahu perjalanan daripada anak ambil anak sekolah and all that akan makan masa lah. So itu yang apa, mengganggu, bukanlah mengganggu. Biasalah bila dah bawa anak-anak ni berjalan apa semua banyak benda lah. Okay, so first of all, secondly saya nak ucap terima kasih kepada semua kerana dapat join session pada petang ni. It is a quick session juga. Kita nak tengok kalau ada sebarang persoalan, anda boleh tanyalah saya, tuan-tuan boleh tanya saya insyaAllah. Okay, so seperti biasa saya akan tengok in term of weekly lah perjalanan weekly USD index dulu. Pertama, setiap hari apa ni? Setiap hari Ahad, tak kisahlah pagi, petang ataupun malam, at least buat analisa dulu USD index sebenarnya dia kat mana. Once kita dah buat, kalau kita jenis tak ingat, tolong tulis dalam kita punya trading journal lah. USD index dalam keadaan apa and all that. Kalau tak ingat juga, tengoklah video saya ni. Remind balik, tengok skip yang ke depan kan. Okay, so kalau kita tengok last week, okay, ni candle last week, nampak tak dia bergerak daripada MA510 high
kepada MA510 low. Okey. So bila dia bergerak macam ni, so kita tahulah bahawasanya keadaan USD index ketika ni dalam keadaan lemah. Cuma kita nak dia dalam keadaan yang lemah, cuma kita nak confirmkan adakah dia betul-betul nak lemah lagi. Maksudnya dia bergerak daripada atas turun ke bawah, cuma bila dia berada di zon MA510 low daily, so kita tahu dah. So perjalanan yang seterusnya adalah daripada low ni nak naik ke atas. Okey. Cuma kita kena tanya pada diri kita, adakah dia nak naik ke atas? In order untuk dia ni daripada sini ni nak naik balik ke atas, di daily mesti ada market hilang volume. Okey, itu dia punya cerapan dia. Abang Zudi selalu pakai perkataan cerapan dia. Itu dia punya analisa dia. Kalau ada momentum sell macam ini, okey, nampak tak? Bila ada momentum sell, kita tahu dah yang kekuatan dia sebenarnya dia nak turun ke bawah. Okey, dia memang nak bergerak turun sampai ke bawah ke mana? Itu persoalan dia. Dia nak gerak ni sebenarnya nak pergi mana? Okey, kalau ada je momentum buy di daily, so kita tahu dah re-entry buy ni dah tak valid. So target kita kat mana ni? MA510 low di weekly. Itu target kita. Adakah dia akan terus, macam mana kita nak tahu dia terus turun sampai ke bawah? Kita kena make sure di daily sentiasa ada continuous momentum sell. Okay? Sekiranya dia ada continuous momentum sell, insya-Allah dia akan terus bergerak sampai ke bawah. Plus, plus. Satu lagi saya tambah, DH4 nanti, okey, DH4, sekejap, ni ada EMA 300 pula. DH4 nanti, bila EMA 200 berada di atas EMA 100 nanti. Bila ini berlaku, dan ini pun ada continuous momentum sell, maknanya insya-Allah dia pergilah sampai bawah. Ini saya dah monitor, ini 2 kali dah saya double check dengan Abang Lan, dan Abang Lan bagi confirmation tu, dan saya monitor. Alhamdulillah, memang dia bergerak macam tu. Tambahan lah. So, kadang-kadang kan dekat daily ni dia dah jadi MHB, betul tak? Kadang-kadang jadi MHB kat sini. Adakah dia nak turun lagi ke bawah? Seandainya DH4 ni dia cross, insya-Allah dia akan cari turun ke bawah lagi. Itu misi dia lah. So, kita jangkakan yang USD akan lemah turun ke bawah secara weekly lah. So, daily bila ada momentum sell, sepatutnya akan ada re-entry sell. Adakah dia nak naik untuk buat re-entry sell ni? Okay. So, ini kita kena double check di H4 pula. Di H4 kita nak tengok sama ada di sini dia nak naik ke tak. Untuk dia nak naik ke sana, di H4 mesti jadi market hilang volume dulu. Nampak tak ni? Ni dah jadi market hilang volume dah. Dia terjun tapi dia tak lepas bottom BB. Dia dalam BB. So, kita tahu dah dia dalam keadaan market hilang volume. So, kita boleh jangkakan yang USD akan naik tapi dalam keadaan retracement sahaja. Sebab apa? Trend dia masih nak turun ke bawah. Alright. So, H4 ni dia akan naik. So, daily ni macam mana kita nak confirm dia naik? Confirm saja naik. Yang pertama, H4 ada market hilang volume. Yang kedua, di H1 ada momentum buy nanti. Bila itu ada, kita tahu dah. Ini dia nak cari re-entry sell di daily. So, kalau siapa yang nak masuk buy, untuk USD yang di depan ni, dia boleh buy dulu. Okay. Sampai ke atas, lepas tu dia boleh sell. Tetapi main kita adalah apa? Main kita adalah selling position sebenarnya. Sebab ni, nampak ni, daily ni sangat kuat untuk turun. Kalau kita tak nak buy, nak tunggu sell, okay, macam mana kita nak buat? Okay. Kita pastikan daily, kita dah macam ni, kita tahu yang dia akan bergerak di atas ni. Zone MA510 high. Lepas tu di H4 nampak dalam keadaan market hilang volume. H1 kita tunggu jadi candle arah kukuh je. H1 jadi pum, jadi candle arah kukuh. So kita tahu dah yang dia akan pergi cari MA510 high di daily atau ni top BB di H4. Nampak dia akan naik. Nampak tak BB dah kucup ni? Maksudnya dia akan naik dan BB ni, top BB ni akan cari what we call it, EMA 50 nanti untuk jadi bar BEMA. Bila EMA 50 ni nampak ni, dia EMA 20 ni turun dan cross. EMA 50 cross top BB,
dia dah jadi bema. Dan pada masa tu H4 jadi market hilang volume. Okey. H1 pula jadi nanti insya-Allah kalau tak ada apa-apa H1 akan duduk di antara ni MA 100 dan 200 ni. Bila dia duduk kat sini, sini dalam market hilang volume, ada buy bema, kita tahu itu perjalanan re-entry sell di daily akan bermula. Okay. So kita boleh layer kat sini dan kita nak confirm macam mana? Bila ada momentum sell di H1, kita tahulah re-entry daily akan berjalan. Kan? Lepas tu, dia dah buat kata naik atas, dia buat sini momentum sell, sini mungkin candle arah kukuh sell, boom, dia terjun pula lagi ni. Ada momentum sell pula. Dan EMA 100 dan 200 pula cross, lagilah dia akan cari kat mana? Bottom BBD weekly ni yang saya cakap tadi tu kat sini. As of now, jadi tak lagi? Belum jadi lagi. So yang inilah yang kita perlu jangkakan. So pada saya, untuk USD Index ketika ni, secara weekly, dia down. Okay. Tetapi secara daily, dia masih down. Tapi kita tengok kat H4, aku dah tak larat dah nak down. So dia akan naik dulu. Pada saya, dia akan naik dulu. So bila ini terjadi, insyaAllah gold pun akan turun balik sampai ambil re-entry buy di daily, dia akan pecut naik, yang ni akan pecut turun. So UCAP pun terjun, U-Share pun akan terjun nanti later on. Okay, so EU, GU apa semua tu, kalau anda tengok, okay, ini faham dah nampak dia punya structure dia. So nampak tak dekat, kita pergi dekat GU lah kita kata. Okay, saya buka di weekly, GU, daily, lepas tu H4 dan H1. Perasan tak ni? Nampak tak? Ni sekarang dia menuju ke top BB. Macam mana kita nak tahu dia boleh pergi ke top BB? Nampak tak dekat ni? Dekat H4, EMA 200, okey. Kejap, ni EMA berapa? Salah ni. Kejap, ni EMA 100. Okey, silap saya salah. Salah tanda. Ni EMA 300, kita buat kejap. Okey. Ni saya letak color lain sikit. Kejap, sebab saya dah tak pakai EMA, what we call it? EMA 300 sebab dia lebih kurang je. So saya tak nak pakai dia lah, tak nak ganggu dia. Saya pakai ni 200 ni color merah purple, magenta purple. Okay, nampak tak di H4 ni? Nampak tak H4 dia dah start cross. So insya-Allah dia akan naik cari top weekly. Silap-silap kalau jadi momentum, dia akan push lagi lah. Adakah dia nak pergi momentum? Pastikan daily pun EMA 100 dan 200 tu kena cross lah. Yang ni saya tak letak. Kalau EMA 100 dan 200 di daily pun cross, dan dia akan terus naik lah. Okay. So nampak tak ni H4? H4 ketika ni dalam keadaan momentum buy. Ini pun momentum buy. Adakah dia nak naik? Kan? Mungkin dia akan naik. So kita pastikan tunggu dia di re-entry buy dulu di sini. Dan kita jangkakan yang dia akan naik dulu sikit ke atas ni tanpa ada momentum. Dan dia akan, what we call it, akan terjun lah. So basically USD bila akan lemah tapi dia retrace dulu, samalah cerita dekat apa-apa yang USD di belakang. Ini GU. So GU saya masih bias untuk uptrend. Cuma pastikan dia tunggu kat bawah. Macam mana nak dia kat bawah? Kena bayangkan di H1 ni, nampak tak ni bottom BB ni? Dia akan cross EMA 200 dan EMA 50, dia jadi bar bema dan candle berada dalam keadaan market hilang volume dan you guys boleh buy. Dan pastikan EMA di M15, EMA 100 di atas EMA 200. Okay, then go ahead. InsyaAllah boleh buy. Sekiranya itu berlaku, insyaAllah nanti saya akan update lah. Ini adalah setup B di H4 dan bakal berlaku setup B di daily. Okay, so daily pun akan terjadi jugalah. Nampak EU pun perkara yang sama juga berlaku. Okay, kita tengok dekat sini, nampak tak H4? Kenaikan dah tak ada, sama macam USD Index. So apa dia buat? Kita jangkakan yang dia akan turun ke bawah dulu. Once dia turun ke bawah, okay, dia turun sampai ke bawah ni. Alright. Dan dia jadi bar bema, itu adalah re-entry buy untuk daily. Nampak ni ada momentum buy. Okay. Kita tengok weekly pula. Nampak tak weekly? So
InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, H4 ni cross, dia akan cari top BB di weekly. Bila top BB di weekly, dia adalah re-entry sell di monthly. Ni. Nampak? Dia akan tunggu dekat kawasan tu untuk dia terjun. Tapi ni nampak ada setup mat kilau ni. Momentum nampak ada ni. MHV, MA50 di atas mid BB. Hui, tapi ni makan lama lah sikit lah. Okey, nak jadi dia tu bukan benda yang senang lah. Okey. Alright, so macam saya akan fokus pada H4 dan juga daily insyaAllah untuk kita buat confirmation untuk kita punya entry. So in summary, USD dalam keadaan yang lemah higher time frame, tapi dia akan berlaku retracement naik dulu. Okay, so bila USD dia berlakunya retracement naik, so yang lain semua akan jadi, yang USD di belakang, semua akan jadi retracement menurun sebelum dia nak push naik balik. Itu cerita dia. Okay, so sorry. Okay, so itu semua USD major pair. Kita tengok JPY. In term of JPY, USD pun dalam keadaan yang lemah untuk retrace dan JPY pun cerita benda yang sama. Perasan tak semua? Semua dalam keadaan MHB kecuali NJ masih ada momentum sell dan yang lain semua dalam keadaan market hilang volume, dia nak retrace dulu naik ke atas sebelum dia nak terjun. Kalau orang tanya, share JPY ni, cikgu kalau saya nak buy dulu, boleh tak? Boleh. Pastikan ini ikut CFA setup A. So kat sini market hilang volume, daily kita tahu dah re-entry buy. H1 pastikan ada candle arah kukuh. Dan di dalam candle arah kukuh di H1, pastikan di M15 ada momentum buy yang melepasi MA50. Saya ulang sekali lagi, momentum buy yang melepasi MA50. Why itu berlaku, you guys just layer sajalah. Cuma kena ingat dalam mind yang kita entry ini adalah berlawanan trend. So tak naklah entry banyak-banyak sangat. Macam saya entry dalam 3 ke 4 itu saja saya punya entry. Okay. So basically itulah perjalanan market JPY. Kita tengok gold sikit. Gold pun kita dah tengok. Sekejap. Saya buat juga gold. Sekejap ya. Gold. Gold, maknanya gold ni terbalik kepada kat atas, minta maaf. Gold ni pada saya dia terbalik daripada USD index lah. Okay, so kalau kita tengok gold, dia tak habis. Okay. Gold daily ada momentum buy, tapi nampak tak di H4? Tapi saya rasa dia ada some momentum juga kenaikan ni sikit di H4 ni. Sebenarnya gold. Dia ada satu momentum buy di sini. Ini dia tak update lagi. Sekejap. Okay, so kita boleh tunggu dia untuk turun sebelum dia nak naik lah. Dia akan terus membuat kenaikan lah. Saya ejak. Tak ada zero, tak ada. Apa dia? Saya rasa H4 tak ada. Oh tak ada. H4 tak ada momentum buy. Tak ada, tak ada. Oh tak ada. Okey. Dan kalau tak ada dia stop takat tu, so kita tahulah yang dia pun akan membuat penerjunan ke bawah dululah. So bila dia buat penerjunan ni, so target kita kat mana? Re-entry buy di daily sini. Apa? MA 510 low bukan. MA 510 low daily tapi mid BB ke bottom BB. Nampak ni ada bar bema. Sini akan ada peluang pecutan untuk naik ke atas nanti later on. So yang ni you guys boleh tunggulah nanti insyaAllah kalau nak buy. And macam saya hari tu saya ada short juga kat sini area ni. Saya saja nak tengok, saya tak pernah trade gold dan saya gunakan MT5. Saya nak tengok macam mana. So memang ke laut sikit lah. Sebab tu pada saya lebih suka menunggu candle arah kukuh di H1 untuk biar dia terjun dulu, lepas tu baru kita kita masuk balik kan. Pastikan di H1 ada candle arah kukuh
Dan baru kita masuk lah. So basically nampak tak, dia lebih kurang sama macam USD index. So gold pun react benda yang sama lah ketika ni. So kalau sesiapa yang tak ada lagi untuk position, untuk entry, so tunggulah gold dalam zone ni. Apa yang nak tunggu? Kita tunggu MHV. Babema dah ada, tunggu MHV ada dekat sini. Dan pastikan di M15 nanti price berlega-lega ataupun bermain-main di antara emas 100 dan 200. Sekiranya ada, you guys layer je dekat dalam kawasan tu. Macam saya, keyword saya untuk section B ni adalah EMA 200 as saya punya turning point. Sebab saya tak ada candle arah kukuh. So dia adalah saya punya base point untuk apa nama ni? Base point untuk kita punya entry. Okey, ada soalan Abang Zudi, dia tanya kenapa tak ambil. So basically salah satu dia pips tu kadang tak ambil tu sebab spread lah. Okay. So kejap kalau tengok spread ni memainkan peranan lah yang penting. Kalau tak dapat tu kita memang bukan rezeki kita lah. Okay, so pastikan sebelum nak choose whatever market yang kita nak trade, pastikan kita tahu dia punya spread and berapalah. Kita cuba tengok simulator ni. Good. Good. Desktop. Dan saya tengah nak load sekejap. Okay, new simulation. Leverage, lot size, history chart. Kat mana kiraan pips dia? Pip size ni. Yang ni kena tentukan. The first one tentukan benda ni dulu. 1 pip ke 10 point ke. Ni 1 point ke 10 point. Biasa 10 point ni is 1 pip lah. Pip size dia bergerak lah dekat situ. Okay, lepas tu kita start simulator. Ni nampak tak spread ni pun ada 0.3 pips. Mungkin dekat sinilah kiraan kat sini. Setiap satu ni dia tak kira point. So kalau kita 20 pip, kita kena tekan 20 je. 20 pip. Maksudnya macam tu. So kadang-kadang benda ni dia bergantung juga dengan simulator yang kita pakai. Okey, salah satu lagi saya keluar lagi. New simulator. Dekat sini provider. Tengoklah provider dia pakai True Effect ke MetaTrader ke. Setiap satu ni dia punya bilangan pip size berbeza-beza. Nampak tak? Kalau saya pakai MetaTrader, nampak lot size, pip size macam tu. Kalau saya pakai Dukas Copy, dia lain sikit. Kan? So itulah benda ni akan jadi masalah untuk kita punya simulator. However, what we call it, seandainya benda tu ada, kita fahamlah benda tu keadaan dalam spread. Tetapi dekat Light Finance sekarang ni spread more kebiasaannya less than 1 lah. Less than 1 pip maksudnya 0.9 points, maksudnya begitu. Especially gold lah. Okay. Alright. Sekejap. Okay. Coach tanya sikit. Okay, betul bang. Silakan. Okey, ni MT4 kan, contohlah. Okay. Contoh kita nak profit 50 kan. So 50, price tu okay. kata 50 pip kan. Okay. So di price tu macam mana? Sebab saya pun tak tahu nak convert antara price dengan pips tu macam mana tu. Contoh ni kan. Contoh sini 2.12 kan. Bukan, Ataupun yang 2.110. USD index. Kita tak boleh pakai USD index. Okay. Pakai Euro Okay, USD. okay. USD Okay. orang tak trade bang. Ya. Okay. Kalau tengok dekat sini, price semasa Okay. sekarang ni 1 Okay. point, kejap saya tulis sini. 1.09376. Okay, nampak? Alright. Okay. 6 ni sebenarnya dia adalah point. Faham tak? Dia sepatutnya 6 ni duduk di atas 7. Dia sepatutnya kiraan dia tu lebih kurang macam tu. Sekejap, dia macam ni. Sebab dia 5 desimal. Okay. So sepatutnya biasa kita trade 4 desimal je. Okay. So dia akan jadi bentuk dia macam ni. Kita kata 6. So dia akan duduk di atas macam ni 6 tu.
Kalau anda tengok dekat what we call it, dekat phone akan nampak benda tu lah. Okay. So dia dekat 6 tu, dia bila 6 ni berubah jadi 7. So dia jadi 1 point. 1 point bukan 1 pip. 1 point adalah 0.1 pip. Faham tak? So untuk dia jadi 1 pip, macam mana dia nak gerak? Daripada 76 ni, dia akan naik, katalah naik, dia akan jadi 86. So 86 tu, okay, adalah 10 point ataupun 1 pip lah. Nampak tak? Itu kiraan pip. So sini tengah-tengah ni 8 ni 7, 8 ni 1 pip. Sini 10 pip. Bila dia dah jadi macam dia naik daripada 376 ni, dia jadi 476. Katalah contoh dia jadi 476. So 476 berapa point? Berapa pip? Kata jadi 476. Jadi berapa? Daripada 376 tadi ni, dia naik sampai 476. Berapa? 10 lah. Jadi 10 lah. 10 pip ataupun 100 point. Faham tak? Itu je cerita dia. So kiraan dia kalau untuk jadi 50, 936 kalau kita 93 ni dia jadi 50, so dia akan jadi berapa? Kalau kita naik 50 pip, 50 pip. Bacaan dia akan jadi berapa? 1.098. 98. Itu cerita dia bang. Okey. Itu je. Sebab Okey. kita ada 5 desimal. Ada setengah orang, setengah broker dia pakai 4 desimal je. So bila dia pakai 4 desimal, yang hujung tu kira dah 1 pip dah. Faham tak? Dia dah tak ada 6. Dia hanya 10937 saja. 6 ni tak ada. Alright. So, tapi most of broker sekarang dah pandai. So basically dia dah pakai 6 dah dekat situ. Okay. So kita kena kira macam tu lah perjalanan pips lah. Setiap pips tu, setiap pair dia berbeza-beza. Jadi kena tengok dekat situ. Okay. So yang paling hujung sekali kita consider dia sebagai point. Selepas daripada tu 1 pip, 10 pip, 100 pip, 1000 pip dan seterusnya. Okay. Boleh? Jelas abang? Okey, okey. Okay, Cun. Okay guys, yang lain ada soalan apa-apa? Pokoklah teringat nak tanya apa-apa yang terbuku. Sebab kalau anda tengok balik saya punya e-book tu, insya-Allah dalam e-book tu dia membantulah sikit-sikit. Walaupun dia membantu, okey, benda tu, tapi tuan-tuan kena buat sendiri. Kena what we call it, kena tulis sendiri SOP tu. Macam Azim buat, Abang Zudi buat. Benda tu memang kena apa nama? Kena lukis balik, kena buat balik. Lepas tu baru kita akan dapat dia punya gist dia lah. Otherwise kita susah nak dapat benda tu sebenarnya. So saya suggest you guys buat SOP tu, tulis balik, bagi faham, bagi nampak dalam kepala dulu. Once you guys nampak dalam kepala, insya-Allah kita what we call it, kita boleh apa nama ni? Kita nampak dulu tau sebelum market bergerak. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Dalam trading ni kita kena nampak dulu macam mana market tu nak bergerak. Kita jangan bila market dah bergerak baru kita nak fikir kita jadi lambat. So that's why SOP tu dia akan bantu kita. Kita tulis kan. Baru kita ingat, oh yang ni aku kena tunggu sini. Saya pun ambil masa yang agak lama jugalah sebenarnya. Nak kata saya pandai pun tak juga. Saya pun ada buat salah juga. Kan? Tetapi bila kita tengok tu, oh macam inilah pergerakan dia. Itu je. Okay. So Euro USD kita boleh tunggu nak sedap, tunggu MA 510 low daily. Okay, dekat sini. Kan? Lepas tu kita cari buy kat situ. Jadi di H4 akan jadi apa? H4 akan jadi Babema. Okay, nampak dalam zone ni nampak ni. Kan? H4 akan jadi Babema ni, MHV dulu, dia akan jadi Babema. Kan? Lepas tu katalah EMA 100 lebih tinggi pada 200, lagi bagus. Dan di H1 apa yang kita nak, dia berada di antara price nanti berada di antara EMA 100 dan 200.
dan 100 di atas 200. Dan US layer lah. So saya punya basis adalah dekat 200 ni sebagai calculation saya lah. Sampai ke atas ataupun sampai ke bawah. Itu basis saya untuk nak buka 10 pip atas, 10 pip bawah, macam itulah. Tetapi kalau ini saya tak B. Kalau saya tak A, saya akan guna candle arah kukuh tu sebagai saya punya layering point lah. Dekat 10 atas dan 10 bawah, maksudnya macam tu. Untuk saya place the entry. Okey? Ada soalan lagi yang nak bertanya? Terima kasih kepada mereka yang ada, yang masuk. Walaupun 6 orang, it's okay. Dari semasa ke Bang semasa. boleh Ya, silakan. Euro AUD time frame is for setup A. Euro AUD kejap Euro AUD. Euro AUD. Okey, Euro AUD. Alright. Okey. Macam mana tu Azim? Soalan dia? Adakah kan setup A ni kalau ikut saya punya analisa, kira dia dah lengkap lah. Dia dah ada muat MHP. H1 dah ada kandungan arah kukuh. Dalam kandungan Okey. arah kukuh Okey, kita check Kita check tu lagi. ada. Okey, kita tengok dekat sini. Ini dah jadi MHP. Dan di sini dah tengok ada tak candle arah kukuh. Nampak tak? Ada satu candle arah kukuh kat sini. Tapi ngangam duduk kat atas. Kan? And then, walaupun dia ada candle arah kukuh, double check balik. Candle arah kukuh ni, okay, adakah dia ada momentum buy di M15? Kita check balik. Ni, kita tengok. Tidak ada sebarang momentum buy di M15. Pasal tak? So, maknanya candle arah kukuh tu tak berapa kukuh lah. So, kita tak boleh lah nak masuk. Walaupun di sini ada MHB. Faham tak? So, macam saya lebih suka biar dia turun terjun dulu. Saya suka MHB kalau saya ambil lepas ni you guys akan perhati. MHB saya suka yang macam ini. Nampak? Dia ada momentum, ada re-entry, lepas tu dia naik jadi MHB. Ini memang best. Faham tak? Ada momentum re-entry, ada momentum re-entry, nampak tak ni? Dia MHB tapi lebih daripada momentum yang sebelum tu. Contohnya GCAT dengan ECAT hari tu kan, ingat tak Azim? So saya suka yang so kalau macam ni okey, tapi itulah kita kena bertahan sikit kalau dia salah. Katalah tapi di sini tak valid lagi sebab H1 kita nampak candle arah kukuh, tapi N15 tak ada. So tak valid lah. Okey. So dia tak boleh nak pergilah. Okey. Macam ni setup A nombor 2. Walaupun dia ada momentum, tetapi nampak tak dia ada divergence. Bila ada divergence, tunggu je dekat H1 ni. Di zone ni. Zone ni. Okay, lepas ni, cari H1 yang ada momentum sell. Candle arah kukuh. Ni ada candle arah kukuh. Kita double check balik candle arah kukuh ni. Ada tak momentum sell di what we call it M15? Okey, nampak dia ada momentum sell di M15. Dan ambillah candle arah kukuh tu. Layer 10 pip bawah dan 10 pip atas. Maksud dia macam tu. Nampak tak? Ini kan? Ni dah berapa ratus pip lah. Itu cerita dia. Okay. So basically itulah yang saya akan buat. Setup A, setup A1, A2 itu saya akan buat. Saya akan double check dekat situlah. Okay. So kita ada 4 minit lagi. Kalau tak ada soalan apa-apa, saya nak ucapkan terima kasih banyak. Anda boleh tanya je dalam grup any questions. So sebagai summary to wrap up, USD index dalam keadaan yang lemah di higher time frame, di weekly dan juga daily. However di H4 dia menunjuk pergerakan untuk nak retrace. Okay. So kalau siapa yang tak ada entry, nak entry buy dulu boleh, tapi hati-hati sebab trend tengah down. Nak best biar dia naik dulu dan kita ambil sell di atas nanti, insyaAllah. Kita cuba sell dekat harga premium ataupun harga pucuk nanti, insyaAllah. Okay. So bila USD macam tu dalam keadaan lemah, dalam keadaan retrace, lemah, downtrend dan retracement, maksudnya semua yang USD di belakang
akan berada dalam keadaan uptrend higher time frame dalam keadaan retracement. Dan kita tunggu untuk buying position. Okay guys, so thank you very much. So kalau apa-apa boleh hubungi saya dan bagi tahu dalam grup, insyaAllah nanti saya akan post this video untuk anda review balik insyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.